أستاذ هنا تفضل. هنا تفضل. ما شاء الله. الحمد لله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهداة المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلنا الله تعالى وإياكم من الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. Faslun. Kita telah sampai kepada faslun yang ketiga. Fasal yang ketiga daripada kitab Adab Sulukul Murid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullah. Al-Imam Al-Haddad berkata, wa awwalu syai'in yabda'u bihi al-muridu fi tariqillah tashihut taubah ila Allah Ta'ala min jami'id dunub wa in kana alayhi syai'un min al-madalim li ahadin min al-khalqi falyubadir bi adaiha ila arbabiha in amkana wa illa fayatlub al-ihlal minhum fa innal ladhi takun dhimmatuhu murtahinah bi huquq al-khalq la yumkinuhu as-sayru ila al-haq. Baik, Imam Al-Haddad dalam kitab ini yang namanya Adab Suluk Al-Murid, yaitu adab seorang yang dalam perjalanan kepada Allah, yang sedang berjalan kepada Allah, yang ingin mendapatkan keridaan Allah, yang berusaha dan bersungguh-sungguh ingin menjadi hamba yang diridai oleh Tuhannya. Imam Al-Haddad berkata, perkara yang pertama sebelum mula qiyamul lail, sebelum mula zikir, sebelum mula buat apa-apa ibadah, sebelum perkara ni semua, terlebih dahulu betulkanlah taubatmu. Betulkanlah taubatmu. Ajib, Imam Al-Haddad berkata betulkanlah taubatmu, bukan berkata taubat. Kerana ada taubat salah, ada taubat tak betul. Ada pentaubat, ada banyak orang yang taubat tapi taubatnya tak sah, tak betul. Cara dia taubat tak betul. Sebab itu Imam Al-Haddad berkata betulkanlah taubatmu, yakni taubatlah kepada Allah dengan jujur dan ikhlas. Taubatlah kepada Allah dengan syarat-syaratnya yang dijelaskan oleh ulama. Berapa syarat taubat yang diterima? Tiga syarat. Yang pertama an-nadam. Yang pertama an-nadam, yakni menyesal. Syarat yang pertama taubat yang betul, menyesal. Kalau tak menyesal, maknanya dia tak taubat betul-betul. Sebab itu banyak kita dengar orang dia kata aku bertaubat,
aku sudah menyesal, sudah taubat, tapi dia masih buat dosa, dia tak rasa dirinya salah, dia tak menyesal kerana dia melakukan amalan itu, jadi itu bukan taubat, taubatnya tak sah. Syarat yang pertama taubat yang sah, menyesal, mesti menyesal, rasa menyesal. Kalau kita menyesal, itu maknanya kita dah faham betul kita salah. Yang kedua, al-iqla', tinggalkan dosa itu, tinggalkan, berhentikan taubat itu. Itu syarat kedua. Syarat kedua taubat sah, taubat itu betul. Berhentilah. Orang kata astagfirullah, astagfirullah, tapi dia sedang melakukan dosa, tak berhenti, tapi kata astagfirullah. Astagfirullah itu apa? Sebab itu Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah, Rabi'ah Al-Adawiyah berkata apa? Istighfar kami perlu istighfar. yakni istighfar kita tipu, tak betul. Kita cakap astagfirullah, astagfirullah maknanya apa? Ya Allah ampunkanlah dosaku, yakni Allah taubatlah. Istighfar tu yakni taubat. Tapi dia kata astagfirullah, tapi dia masih buat dosa. Semasa dia baca istighfar, dia juga sedang melakukan dosa. Macam mana ni? Ini bukan istighfar betul ni. Ini bukan taubat betul. Salah. Kalau betul taubat, betul minta ampunan dari Allah, berhenti dosa, berhenti, jangan buat lagi, berhentikan. Itu cara taubat yang betul. Ini syarat yang kedua, berhentikan dosa. 3, syarat ketiga taubat, al-azmu ala alla ya'ud, yakni berazam takkan balik buat lagi, berazam takkan buat lagi, berazam takkan buat dosa itu lagi. Kalau dikata astagfirullah, menyesal saya buat itu, dia pun berhentikan, tapi dia kata aku menyesal tapi sekarang sahaja. Aku taubat tapi sekarang sahaja, esok saya nak buat lagi. Itu taubat betul? Itu tak betul. Sebab dia tak berazam akan tinggalkan dosa itu dalam masa yang akan datang. Sebab itu taubatnya tak sah. Jadi Imam Al-Haddad berkata, wahai murid, wahai yang mencari ridha Allah, wahai ingin menjadi hamba Allah yang beristiqamah, yang menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, perkara pertama, betulkanlah taubatmu. Jangan bertaubat dengan cara salah, atau jangan langsung tak bertaubat. Taubat kepada Allah daripada segala dosa. Ulama tambahkan satu syarat lagi, iaitu syarat yang keempat untuk taubat yang betul. Syarat yang keempat iaitu jikalau dosa itu berkait dengan hak manusia, yakni dosa orang itu curi duit orang, atau ambilkan barang orang dengan paksa. Jadi dosanya sekarang bukan tinggalkan solat, dia boleh istighfar, taubat, nangis macam tu, tak. Dosanya sekarang berkait dengan hak manusia. Kamu sekarang ambil duit orang, kamu tak bayar hutang, kamu tak balikkan barang yang kamu pinjam daripada kawan kamu tu. Jadi taubat kamu, wahai orang yang dosa kamu berkait dengan hak manusia, macam mana caranya? Caranya balikkan barang tu kepada orang tu, atau bayar hutang kalau kamu ambil hutang dari orang lain, atau kalau curi duit orang, balikkan duit itu. Itu cara taubat. Kalau dia penuhkan dunia semua dengan istighfar, kalau dia nangis sampai mengalir satu sungai
daripada air matanya, taubatnya tak akan diterima sampai dia balikkan duit itu. Dia kena balikkan. Taubatnya ni bukan dengan nangis, bukan dengan istighfar, bukan, taubatnya dengan balikkan duit orang. Kamu pernah zalimkan orang, fitnahkan orang ke, berdusta atasnya, atau guna namanya sebagainya, minta maaf dari dia. Pernah mengumpat orang, minta maaf dari sekarang, minta maaf dari dunia. Sebelum datang hari kiamat tidak ada duit nak bayar kepada orang. Nanti di hari kiamat jadi muflis kalau kawan kamu tu tak maafkan kamu kerana kamu mengumpat dia, hina dia, rendahkan dia, cakap-cakap dari belakang dia. Ulama kata dari dunia sekarang, dari zaman sekarang dunia, minta maaflah dari kawan kamu, minta maaf, pergi ke badannya, cakap minta maaf, aku pernah salah, pernah mengumpat kamu, pernah buat salah, saya minta maaf, saya harap kamu maafkan saya. Kalau maafkan kamu, alhamdulillah, tahniah. Kalau tak, habislah. Di hari kiamat dia akan ambil pahala kamu. Siapa-siapa? Imam Al-Hasan Al-Basri, ada satu orang kata kepadanya, ya Imam, si fulan itu mengumpat kamu dari belakang di depan orang lain. Dia hina-hina Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri buat apa? Bukan datang mengamuk, bukan datang marah kepada dia. Dia datang beli hadiah. Dia beli hadiah, dia kata, saya ketuk pintu rumah orang tu. Assalamualaikum. Dia kata, Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa dekat pintu? Dia kata, Al-Hasan. Orang rumah tu, dia kata, dekat kepala saya Al-Hasan semua di satu dunia, tapi aku tak sangka langsung itu Al-Hasan Al-Basri, sebab aku benci dia dan dia tahu saya mengumpat dia. Jadi dalam otak saya Hasan siapa? Hasan fulan. Langsung saya tak sangka itu Hasan Basri, saya sangka semua Hasan-Hasan yang lain, sebab sangka buruknya. Ya, sangka buruk. Lepas buka pintu, dia nampak Al-Hasan Al-Basri, malu dia dan terus takut. Dia kata, oh, mungkin dia akan mengamuk, akan marah, akan tegur saya. Dia kata, minta maaf, saya datang bawa hadiah nak bagi kamu. Dia kata, hadiah? Kenapa nak bagi saya hadiah? Dia kata, sebab saya dengar kamu semalam hadiahkan saya bahala banyak dari bahala kamu. Apa maksud Al-Hasan? Dia kata, apa maksud? Dia kata, tak payah tanya, tak apa. Hadiah kamu lagi hebat, bahala. Saya bagi hadiah barang dunia aja. Barang ni pun akan habis di dunia. Hadiah yang kamu bagi bahala. Jadi saya sangat syukur kepadamu. Sebab apa? Sebab kamu mengumpat saya, kamu hina saya, kamu pernah menghinakan saya dari belakang saya. Jadi kamu sekarang sebenarnya hakikatnya hadiahkan saya apa? Bahala. Kamu hadiahkan saya bahala. Jadi sebab itu saya bagi kamu hadiah. Terima kasih, alhamdulillah. Sebab itu ulama kata, kalau dosa kamu tu berkait dengan hak orang lain, pernah hinakan dia atau kurangkan maruahnya, atau lukakan maruahnya sebagainya, atau fitnahkannya atau mengumpatnya, wajib kamu minta maaf dari dia. Tak boleh senyap terus, minta maaf. Ada satu ulama lain juga kata, kalau aku ni jahat sangat nak mengumpat, maka orang yang paling layak saya mengumbatnya adalah ibuku. Dialah orang yang layak dapatkan bahalaku, bukan orang lain. Jadi kita kadang-kadang mengumpat, hina orang yang kita rasa kita benci, tapi sebenarnya kita sekarang bagi dia untung dengan bahala kita. Kita bagi dia bahala kita. Sebab itu ulama itu kata, kalau saya nak mengumpat, saya akan mengumpat ibuku supaya dia dapat bahala saya. Dia yang layak, yang lain tak layak dapatkan bahala saya. Jadi Imam Al-Haddad berkata, kalau kamu pernah menzalimi
sesiapa daripada manusia, maka hendaklah kamu meminta maaf daripada mereka. Dan kalau hak itu macam duit atau barang atau tanah atau rumah sebagainya, atau hatta pin, pernah ambil pin kawan kamu tak balikkannya atau paksa dia, kamu ambil darinya, kopiah, buku tulis, selepar sebagainya, maka wajib, kalau kamu nak Allah taubat atasmu, wajib balikkan barang itu kepada kawan kamu tu, atau minta maaf darinya dan dia maafkan kamu, baru kamu dapatkan taubat yang betul. Imam Al-Haddad kata, alladhi takun zimmatuh murtahinah bihuquqil khalq la yumkinuhu as-sayr ila al-haq. Orang yang banyak dosa, banyak hak-hak manusia dia tidak menunaikan, macam mana dia nak dapatkan keridaan Allah? Macam mana dia nak dapat sampai kepada Allah? Mustahil. Seperti siapa? Seperti orang yang angkat atas bahunya yang kanan 10 kilo beras, atas bahu kiri 10 kilo beras lagi. Kemudian mereka buat bertandingan siapa yang lari cepat sampai kepada sana. Mereka 5 orang. Satu daripada yang 5 orang itu dia angkat 20 kilo beras atas bahunya, dan dia nak lari laju macam kawan dia. Masuk akal ke? Boleh sampai laju, boleh lari laju macam kawan dia? Tak, sebab atasnya banyak perkara yang berat, yang mana perkara tu membuatnya berat dan slow dan tak mampu laju. Macam tu orang yang atas bahunya banyak dosa. Macam mana kita nak jalan kepada Allah? Macam mana kita nak laju sampai kepada Allah? Macam mana kita nak dengan cepat sampai kepada syurga Allah? Haruslah kita ringankan diri kita. Macam mana cara kita ringankan diri kita supaya kita laju sampai kepada syurga, laju sampai kepada Allah? Caranya, buangkanlah dosa-dosa yang berat yang ada atas diri kita dengan taubat. Dengan taubat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau masuk salat 5 fardu, dia kata, marilah kita padamkan api yang kita apikannya, yang kita bukannya. Maksudnya dosa. Marilah kepada salat, dengan salat Allah ampunkan dosa kita. وليكن المريد على الدوام في غاية من الاعتراف بالتقصير عن القيام بما يجب عليه من حق ربه. Dan hendaklah seorang murid yang berharap kepada Allah sentiasa merasa dirinya lemah dan muqassir, yakni ada kekurangan. Tidak merasa sombong, tidak merasa dirinya sempurna, tidak merasa dirinya hebat. Bahkan sentiasa seorang murid itu mengaku dirinya kurang, tidak sampai dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan cara sempurna. Sentiasa kena i'tiraf, yakni mengaku. Sebab itu para habaib, para ulama kami mengajarkan kita lepas habis majlis baca apa? Ya Rabbana i'tarafna. Apa maksud i'tarafna? Mengaku. Ya Allah, kita mengaku bi annana iqtarafna, bahwasanya kita sudah melakukan dosa, wa annana asrafna, dan kita banyak kekurangan, ala ladha asyrafna, sehingga kita telah dekat kepada api neraka, na'udzubillah min zalik. Jadi ini ajaran guru-guru kami dan ulama kami, yaitu sentiasa kita mengaku diri kita lemah, diri kita banyak dosa, dan kita belum lagi
menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan cara sempurna. Wa mata hazina ala taqsirih wa inkasara qalbuhu min ajlihi falyalam anna Allah 'indah. Dan apabila kita rasa sedih sebab kita tak salat bagus, tak zikir banyak, kita bukan hamba yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rasa sedih kerana itu, maka ambillah khabar gembira, sesungguhnya Allah bersamamu, Allah di sisimu. Sebab Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudusi, ana 'indal munkasira qulubuhum min ajli. Saya, ini firman Allah, dengar bagus, saya di sisi hambaku yang hatinya sedih keranaku, kerana Allah. Sedih kerana Allah, bukan sedih kerana dunia, bukan sedih kerana tak dapat makan, bukan sedih kerana bajunya biasa. Fala khaira fi 'ain bakat min hutam. Habib Muhammad Al-Haddar. Habib Muhammad Al-Haddar, itu gambarnya sana. Beliau berkata dalam qasidahnya, dia kata tidak sebaik-baik mata, iaitu mata yang nangis dan sedih kerana kehilangan taat dan ibadah, atau terlepas satu amalan yang baik, tak dapat melakukannya. Dia nangis sedih sebab itu. Masya Allah, ini mata baik, dia kata ini sebaik-baik mata. Dan seburuk-buruk mata yang tak pandai nangis kecuali kalau terlepas bahagiannya daripada dunia. Kalau terlepas makan, sedih hatinya. Kalau orang tak jemput dia, sedih pula. Orang tak bagi dia makan, sedih. Baju dia biasa, baju orang lain lagi mahal, dia rasa sedih. Sampai duduk merajuk sendiri, subhanallah, kenapa sampai sedih macam tu? Ya, so, baju saya tak cantik macam baju orang itu. Subhanallah, nangis dan sedih kalau kamu lepaskan takbiratul ihram, kalau tak dapat hadir kelas, kalau tak dapat baca Quran hari ini, kalau tak dapat baca Wirdul Latif, kalau terlepas qiyamul lail, nangis. Bukan kita nangis untuk dunia. Bismillah. وهكذا أنا عند المنكسر قلوبهم على المريد أن يحترز من أصغر الذنوب فضلا عن أكبرها أشد من احترازه من تناول السم القاتل. Dan hendaklah seorang murid yang ingin dirinya dekat daripada Allah, ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa menjauhkan dirinya daripada dosa kecil, apalagi kalau dosa itu besar. Dosa kecil pun dia kena jaga dirinya, dia kena jauhkan dirinya kalau dia ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar itu tidak sepatutnya pernah melakukan. Tidak sepatutnya seorang murid melakukan dosa besar. Sebab itu kalau dia jaga dirinya daripada dosa kecil, maka senang dia akan jaga dirinya daripada dosa yang lagi besar darinya. Tapi ulama ul-ma'rifah, ulama arifin billah, para awliya dan salihin, mereka berkata ma'siyatul kabir la takun illa kabira. Maksiat kepada Allah yang maha besar semuanya besar, tak ada kecil. Kalau kita fikir begitu, tak ada kecil, semuanya besar. Sebab apa? Kita dosa kepada siapa? Kita maksiat kepada siapa? Kepada yang maha besar. Jadi apa-apa maksiat dan kita melanggarkan arahan Allah, terus itu jadi dosa besar.
dosa itu besar, bukan kecil lagi. Juga al-israr ala al-ma'asi as-sighar yuhawwil al-ma'asi as-sighar ila ma'asi kibar. Memegang teguh atau tetap melakukan satu dosa yang kecil dengan istiqamah dan tetap dan tak nak tinggalkannya, itu boleh mengubahkan dosa yang kecil itu jadi dosa besar. Semua dosa yang kecil, jika kita melakukannya dengan istiqamah hari-hari, selalu kita melakukannya, dah jadi adat dan kita pandang kepadanya sebagai dosa biasa je, maka kerana kita tidak takut daripada dosa tu dan kerana kita istiqamah melakukan dosa tu, sekarang dosa yang kecil itu telah menjadi dosa besar. Dosa besar. Dan banyak daripada hamba-hamba Allah yang melakukan dosa besar tapi dengan nangis, dengan sedih dan menyesal, Allah maafkan dia. Dan banyak daripada hamba-hamba Allah yang tak buat dosa besar, dosanya kecil je, tapi cara dia melakukan dosa kecil itu dengan redha, dengan gembira, dengan bangga, dengan seronok. Jadi itu yang buat Allah Subhanahu Wa Taala marah kepadanya. Sebab itu ada seorang daripada para sahabat, dia kata, beza antara orang yang masuk api neraka dengan nangis dan orang masuk api neraka dengan gelak-gelak. Yakni contoh orang yang buat dosa. Ada orang kadang-kadang buat dosa tapi hatinya baik, dia baik, dia soleh, cuma nafsunya macam kalahkan dia. Satu hari dalam umurnya dia lemah, jatuh buat maksiat, buat dosa, dan dia sangat mengaku dia salah, sangat sedih, dia sangat menyesal, dan dia sangat pandang hina kepada dirinya. Orang yang macam ni kadang-kadang lagi mulia di sisi Allah daripada orang yang tinggal salah dengan sombong, dengan riak. Dan ada orang lain buat dosa, tapi waktu buat dosa dia buat dengan bangga. Itu yang bahaya. Dia buat dosa, dia pun rasa bangga dengan dosa tu, dan dia tak pernah menyesal dan tak rasa dirinya salah. Bahkan dia pandang mulia kepada dirinya sebab dia buat dosa tu. Auzubillah min dzalik. Orang yang keadaannya macam tu, na'udzubillah min dzalik, kadang-kadang itu adalah asbab su'ul khatimah. Itu adalah asbab su'ul khatimah, iaitu gembira dengan dosa, bangga dengan dosa, rasa mulia sangat dirinya sebab dosa itu. Itu antara asbab su'ul khatimah. Dan antara asbab husnul khatimah, iaitu selalu taubat, selalu menyesal, selalu nangis, selalu sedih, selalu pandang hina kepada dirinya. Itu antara asbab husnul khatimah. Sebab itu Al-Imam Hasan bin Salih Al-Bahr atau Hasan Bahrak dalam kitabnya Idah Asrar Ulum Al-Muqarrabin, beliau berkata, rubba ta'atin rubba ma'siyatin awrathat dhullan wa inkisara khairun min ta'atin awrathat izzan wa istikbara. Maksudnya, boleh jadi dosa yang kesannya sedih, menyesal, rendahkan diri, rasa dirinya terhina, itu kesannya, itu dosa itu lebih baik daripada satu taat yang kesannya sombong, kibir, rasa dirinya lebih afdal daripada yang lain. Jadi dosa itu sebenarnya lebih afdal daripada taat orang itu, kerana dosa itu menarikkan orang itu kepada Allah, buat dia menyesal dan kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Tapi taat itu buatnya sombong dan kibir, lagi jauh daripada Allah, dekat daripada syaitan. Na'udzubillah min dzalik.
Sebab itu seorang murid dia kena selalu takut, lalu risau dari dosa. Jangan pernah rasa aman dan tenang daripada dosa, walaupun kamu anggap dosa itu biasa dan kecil, kerana kita tidak tahu dari arah mana Allah Subhanahu Wa Taala akan jatuhkan kita di dalam api neraka. Mungkin dosa itu yang kita anggapnya kecil, biasa, tak bahaya, semua orang melakukannya, biasa je, dosa tu pula yang jatuhkan kita dalam api neraka. Kita tak tahu, boleh jadi itu. Sebab itu jangan pernah rasa aman dan tenang hati dengan dosa. Kena takut selalu, kena risau, kena nangis, kena sentiasa rasa risau. Dan rasalah bahagia dan gembira dengan segala jenis taat, kerana kita tidak tahu yang manakah taat itu atau amalan baik itu yang meninggikan derajat kita di dalam syurga Allah. Kita kadang-kadang amalan kita senyum. Ada satu orang kerjanya senyum je, semua orang tengoknya happy terus. Masya Allah, orang ni belik lah kadang, senyum je. Dia buat orang lain semua happy, gembira, seronok, bahagia. Dari bagi-bagi, siapa-siapa jumpa dia senyum, gembira saja, tak pernah nampak senyum saja. Kita tak tahu, mungkin oleh amalannya tu dia jadi ahli syurga. Sebab kita tak tahu amalan-amalan yang baik itu semuanya boleh menjadi asbab kita masuk syurga, seperti mana amalan-amalan buruk semua boleh jadi asbab kita masuk api neraka. Kita dengar dalam hadis yang sahih, seorang wanita daripada umat dahulu, dia buat apa? Dia banjarakan seekor kucing dalam satu banjara di rumahnya, tidak membiarkan kucing itu makan daripada rezeki Allah. Dia juga tidak menyediakan makanan untuknya, dia biarkan dia dalam banjara tu sampai mati. Apa keadaannya ya Rasulullah? Rasulullah SAW kata, Allah masukkannya api neraka. Ya Allah, nampak biasa kan? Itu binatang, kucing itu binatang, hayawan pun, bukan yang apa pun, bukan yang perkara yang sangat hebat atau yakni perkara tu tak sangatlah yakni apa dipandang, dianggap perkara macam binatang je. Langgar dengan kereta, penuhkan je macam tu. Orang bawa kereta, langgar kucing, langgar anjing macam tu, sengaja. Tapi tengoklah bagaimana Allah SWT hukum perempuan tu, api neraka terus. Subhanallah. Dan apa? Nabi SAW cerita juga dalam hadis yang sahih, seorang wanita daripada Bani Israel, wanita itu na'udzubillah, wanita yang jual diri, wanita yang berzina, na'udzubillah min zalik, itu kerjanya. Tapi subhanallah, dia yang berzina tapi hatinya baik, dan dia tidak memandang rendah kepada amalan baik. Apa-apa dia dapat buat, dia boleh buat. Jadi satu hari dia masuk dalam satu berigi minum air, lepas keluar nampak seekor anjing, sangat dahaga nak air. Dia turun lagi dalam berigi itu, bahaya untuk turun, tapi dia turun, sanggup turun sampai bawah, ambil dalam kasutnya air, dia hidangkannya kepada anjing itu. Apa hukumnya ya Rasulullah? Rasulullah SAW kata, Allah terus ampunkan dosanya semua yang sebelum dan masukkannya syurga. Lihatlah bagaimana amalan baik itu, jangan pandang rendah langsung. Apa-apa je, apa-apa yang baik buat. Ada batu kacau orang di tengah jalan, turunlah, tepikan batu tu daripada jalan orang. Ini ada satu hadis juga,
Nabi SAW bersabda, ketika aku naik Isra Mi'raj, mukjizat Isra Mi'raj, Nabi SAW kata, aku melihat seorang hamba daripada umatku bergembira-gembira dalam syurga. Dalam syurga dia gembira sangat. Mereka kata, ya Rasulullah, apa amalannya? Masya Allah, hebat orang itu. Qiyamul Lail ke, baca Quran banyak ke? Nabi SAW kata, satu kali dia lalu di tepi jalan, dia nampak satu kayu kacau orang yang lorong jalan orang Islam. Dia angkat kayu itu, tipikan daripada jalan, bersihkan jalan, yakni bersihkan jalan untuk orang Islam, mudahkan jalan mereka. Dia tipikan kayu itu supaya tidak mengganggukan orang Islam waktu jalan di lorong itu. Oleh amalan tu dia bergembira-gembira main-main dalam syurga. Masya Allah. Lihatlah bagaimana. Macam tu juga dosa. Macam tu juga dosa. Dosa kadang-kadang perkara kecil. Ada satu orang, pernah Habib Umar cerita kepada kita, ada seorang wali Allah, orang yang saleh, yang baik, Hafiz, Al-Hafiz, dia hafal Quran 30 juzuk. Satu kali dia pandang dengan pandangan syahwah kepada seorang wanita, perempuan yang tak tutup aurat. Dia tengok dengan matanya lama, maka dia dengar hatif. Hatif itu yakni satu suara yang dia tak tahu dari mana, mungkin malaikat. Dia kata, engkau akan dapatkan hukuman pandanganmu ini walaupun selepas beberapa tahun. Dia kata, ya Allah, ini pandangan sahaja pun dikira pandangan haram tu, dikira dalam ilmu syariat macam dosa kecil je. Tapi Habib Umar kata, orang itu, hamba Allah itu, selepas 20 tahun lupa Al-Quran. Dan lepas lupa Al-Quran, lepas 20 tahun dapat dengar hatif itu lagi, dia kata, sekarang kamu sudah dapatkan hukuman pandangan kamu yang haram tu. Bahaya. Dosa tu bahaya, takut. Sebab itu antara dosa besar apa? Al-amnu min makrillah. Apabila merasa aman daripada kemurkaan Allah, itu adalah dosa besar. Jangan rasa aman langsung, sentiasa kena takut daripada Allah. Takut kepada Allah. Nak buat apa-apa dosa, takutlah. Macam mana kalau saya meninggal waktu buat dosa ni? Su'ul khatimah. Kalau nak buat apa-apa maksiat, fikir. Sebelum itu 100 kali fikir, macam mana kalau Allah marah atasku sebab dosa ni. Jadi oleh yang demikian, jangan kita melakukan apa-apa dosa dan jangan kita rasa aman. Dan jangan kita tinggalkan apa-apa amalan baik dan jangan merasa rugi. Jangan kita merasa rugi atau tidak beruntung dengan amalan yang baik itu. Jagalah dirimu daripada dosa besar dan kecil seperti mana kamu menjaga dirimu daripada racun yang membunuhkan. Dosa itu semua macam racun. Racun tu bunuh badan kita, nyawa kita dibunuh. Tapi maksiat tu bunuh apa? Bunuh iman, bunuh cahaya iman kita, bunuh cahaya yang ada dalam muka kita, dalam hati kita, semuanya dibunuh oleh racun yang namanya maksiat. Maksiat itu adalah sebagai racun. Wa yakun khawfuhu law irtakaba syai'an minha a'dham min khawfi law akala as-sum. Sepatutnya hendaklah seorang murid takut tidak melakukan maksiat seperti lebih besar, lebih dahsyat takutnya daripada maksiat daripada sepatutnya takutnya kepada maksiat lebih dahsyat daripada takutnya daripada racun. Wadhalik li'anna al-ma'asi tu'malu fil qulub 'amal as-sum fil ajsam. Sebab apa? Dikata sebab maksiat ini dia rosakkan hati seperti mana racun itu rosakkan badan kita. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, setiap seorang hamba kalau melakukan satu dosa akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Dia buat dosa lagi, dua dosa, dua titik.
3 dosa, 3 titik. 4, 100. Sebab itu kalau hati kita gelap, hati kita keras, bukan sebab sesiapa, semua itu puncanya dari kita. Kita yang gelapkan hati kita, kita yang boleh bersihkan hati kita, kita boleh jaga hati kita. Dan Nabi SAW kata, kalau lepas buat dosa dan sudah diletak titik dalam hatimu, titik yang hitam, kalau buat taubat yang betul, maka titik yang hitam itu akan dibadam, insya-Allah. Bagus ya ni. Lepas tu dia buat dosa, dia akan badam lagi sebab ada taubat. Tapi kalau tak ada taubat, itu yang bahaya. Tak ada taubat, nanti satu hari hati seorang hamba itu semuanya jadi gelap sangat dan keras. Baca Quran tak rasa, tak nangis, tak ada dapur, tak takut. Solat tak khusyuk, zikir tak rasa. Semua sebab hatinya dah jadi gelap dan keras, hasil daripada dosa. Wal qalb a'azzu 'ala al-mu'min min jismih, dan hati kita lebih mulia daripada badan kita. Barra'su malil murid hifdhu qalbihi wa imaratuh. Bahkan modal kita untuk mendekatkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga hati kita daripada dosa dan maksiat. Wal jism 'urdatun gharadun lil afat wa amma qarib yutlaf bil maut. Badan kita ini biasanya kena sakit, kena lemah, dan dalam masa yang akan datang yang dekat akan dirosakkan oleh kematian. Badan kita akan dirosakkan oleh kematian. Walaysa fi dhahabihi illa mufaraqatud dunya nakidah. Dan kalau badan kita dirosakkan oleh kematian, badan kita tidak mendapatkan kerugian kecuali iaitu dia tinggalkan dunia ini yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan bala dan musibah. Itu yang dia rugikan. Badan kita kalau mati, dia akan hilang dunia ini. Dunia ini penuh dengan musibah, bala dan ujian. Tapi yang paling bahaya iaitu kalau hati kita dirusakkan. Kalau hati kita rosak, maka bukan dunia kita rosak, tak, akhirat akan rosak. Kalau badan kita rosak, dunia kita rosak. Kalau orang macam lidahnya rosak, tak akan dapat rasa makanan dunia je. Kalau telinganya rosak, dia tak dapat dengar suara orang. Kalau buta, tak dapat nampak orang. Kalau mati, dia tak dapat dunia je. Tapi bagaimana kalau hati kita mati? Kalau hati kita tak ada iman, kalau hati kita tak bertakwa kepada Allah, maka akhirat kita akan rugikan akhirat. Sebab itu kalau hati kita rosak, kerugiannya lagi teruk dan lagi dahsyat. Kalau hati kita rosak. Sebab itu seorang murid wajib menjaga hatinya daripada kegelapan dosa dan maksiat. Fahimtum? Fa innahu la yanju min sakhatillah wa yafuz bi ridwan wa thawab illa man ata Allah bi qalbin salim. Sesungguhnya Imam Al-Haddad berkata, tidak akan selamat daripada azab api neraka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan beruntung dengan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa qalbun salim. Orang yang bawa qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang beriman, hati yang mulia, dialah yang akan beruntung di hari kiamat, akan dapatkan ridha Allah dan syurga Allah, rahmat Allah, pahala besar, dan tidak mendapatkan kemurkaan Allah SWT, akan dapat selamat daripada azab api neraka.
Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Beliau berkata, ya Allah, janganlah hinakan aku ketika manusia dibangkit olehmu, yakni hari kiamat. Yauma la yanfa' malun wala banun, yang mana di hari itu tidak akan mendapatkan apa-apa manfaat daripada anak dan harta di hari kiamat, illa, kecuali, apa itu yang dikecualikan? Dia akan bagi manfaat kepada kita di hari kiamat. Dia kata, kecuali jika orang itu datang kepada Allah di hari kiamat dengan hati yang selamat, dengan hati yang baik, dengan hati yang jernih, yang suci, dengan hati yang penuh dengan iman, yang penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, dan amalan yang soleh yang baik. Dialah yang beruntung dan akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah esok kita sambung fasal setelahnya. Ada soal? Siapa-siapa nak tanya? Ada soal tak? Tak ada. Baik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Rahman Rahim Maliki Yawmiddin. Ghairil maghdubi